Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, satu peristiwa yang sangat menarik apabila beliau menziarahi Abu Ubaidah Al-Jarrah di negara Syam, dan peristiwa ajaran yang sangat hebat berkait dengan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan perkara ini di Madrasah Akidah dalam episod kali ini. Teruskan bersama-sama kami di Madrasah Akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. That there's no created being worthy of worship but Allah, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his messenger. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, para remaja yang dikasihi sekalian, setia bersama-sama kami di Madrasah Akidah ini. InsyaAllah kita akan terus berbincang sedikit lagi perkara berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara rukun tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, kamu beriman dengan qadar Allah yang baik dan yang buruk. Pada paradigma, pada pemikiran kita lah, adapun di sisi Allah semuanya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 148. Sedap penonton di rumah pun boleh rujuk surah ayat 148. Allah Ta'ala menceritakan orang-orang musyrikin Mekah dulu, apabila menyembah berhala, Nabi Muhammad tegur sebab sembah berhala ni, apa mereka jawab? Antara jawapannya, mereka, Allah dah tentukan kami sembah berhala. Nak buat macam mana dah? Kalau bahasa kita hari ni, nak buat macam mana dah? Qada dan qadar Allah kami sembah. Ini mereka jawab macam tu, dan jawapan ini masih diulang oleh manusia dalam melakukan maksiat. Ayat surah Al-An'am ayat berapa tadi? 148. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna syai'. Akan berkatalah orang-orang yang syirik pada Allah. Mereka kata apa? Lau syaa Allah ma asyrakna. Kalau Allah bersyirik, kami tak syirik lah. Jadi nak buat macam mana kami syirik ni? Dah Allah nak. Qada dan qadar Allah. Ini golongan musyrikin dengan qadar Allah. Dan ini salah sebenarnya. Tidak boleh sekali-kali kita berhujah sebegini. Dalam episod sebelum ni kita dah bincang panjang bagaimana maksiat, mereka kata nak buat macam mana, buat maksiat dah ketentuan Allah. Kan? Contoh, ada iklan orang yang ada CJBA, ada ijazah, ada satu iklan tawar jawatan ni, dia layak dengan jawatan tersebut, gaji 8,000 tawaran. Nak kerja? Nak? 8,000? Okey, iklan dia keluar, tarikh. Lepas tu ada satu lagi tawaran, gaji dia perlu pada CJ yang sama, gaji dia 1,500. 8 hari bulan. 5 dengan 8. Kita pun pergi si borang. Isi borang, kita hantar 6 hari bulan. Hantar bila? 6 hari bulan. Bila jawapan sampai, kita dapat kerja yang mana? 8 bulan. 8,000 ke gaji 1,500? 1,500. Biasanya orang cakap apa? Bila kata kenapa kamu tak dapat kerja yang gaji 8,000 tu? Dia akan kata nak buat macam mana, saya terlewat hantar borang. Tarikh tutup 5 bulan. Saya hantar 6. Jadi saya tak dapat. Saya yang lambat hantar borang. Tengok dalam kerja, minta kerja perkara duniawi, dia pesalah diri dia. Saya yang lambat hantar borang.
Sebab tu saya tak dapat. Kenapa masa ni dia tak sebut? Dah qada dan qadar Allah saya tak dapat. Tapi dalam perkara maksiat, Allah Ta'ala kata kamu kena solat. Dia kena azab di hari akhirat kelak. Dia kata, dah takdir Allah kami tak solat. Kenapa dia tak kata, dah salah saya tak solat? Faham tak perumpamaan saya ni? Boleh. Ke berbelit? Boleh faham Selamat? Faham apa? Apa yang faham ni? Cuba kita tahu. Kita madrasah kan? Berkenaan dengan apa orang kata apa yang kita usahakan di dunia ni bergantung pada diri kita lah. Ya. Kena ada ikhtiar. Kena ada ikhtiar. Ni faham apa kaitan dengan qada-qadar? Contoh saya buat tadi. Faham tak? Faham? Apa ni faham? Maknanya bila daripada Allah baru kita, bila ketentuan tu yang kita boleh usaha, kita tak nak usaha. Tapi bila ketentuan tu daripada Allah barulah kita nak salahkan takdir. Ya. Gini para penonton dikasih sekalian. Maksud saya di sini, ramai kita bila kita yang dalam perkara duniawi, kita lambat nak buat macam mana, tarikh tutup dah. Masa tu kita persalahkan siapa? Diri sendiri. Kita persalahkan diri kita. Tapi dalam bab maksiat, dia kata Allah yang tentu. Dah Allah yang tentu saya buat maksiat ni, nak macam mana? Allah tentu dah saya lara ni, tak bertaubat ni. Dalam perkara tu, dia persalahkan Allah. Tadi dalam perkara duniawi, lambat isi borang, lambat pergi cari ubat, terlepas flight. Nak buat macam mana, saya juga yang silap tadi. Sepatutnya ambil taksi direct lah, tapi saya atas dasar nak jimat duit, saya punya pasal lah lambat. Itu dia persalahkan diri dia. Saya bukan nak suruh kita persalahkan takdir Allah. Tetapi, kenapa dalam perkara maksiat, salahkan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku. Saya harap boleh jelaskan. Ini yang berlaku apabila orang musyrikin ini dia kata takkan syirik. Dalam perkara duniawi kita ingat kesilapan kita, tapi dalam bab maksiat kita tak ingat. Aku yang pilih maksiat, layak. Okey, itu yang sedikit perumpamaan yang mudahlah mungkin. Tadi saya ada menyebut satu peristiwa menarik yang berlaku di ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ketika itu berlaku ta'un, berlaku penyakit yang merebak, yang berbahaya di negeri Syam ini. Ketika itu seorang khalifah di kalangan para sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, iaitulah Abu Ubaidah Jarrah. Berlaku dialog antara Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah yang memberi kefahaman yang jelas dalam masalah qada dan qadar Allah Subhanahu. Nak tahu apa ceritanya? Kita jumpa selepas ini. Kita rehat dulu seketika. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penonton kerana terus setia bersama-sama kami. Saya nak sambung kisah yang saya sebut tadi, iaitulah berkenaan dengan Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah. Ketika itu Sayyidina Umar nak pergi melawat ke sebuah negeri Syam. Syam ni kat mana Syam? Kalau sekarang negeri Syria, dia merangkumi Syria, Jordan, Palestin dan sebahagian Iraq. Ahlu Syam. Ketika itu yang menjadi gubernur Syam ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa gelaran dia? Amin hadhil ummah. Amin. SU. Seorang amanah, seorang yang sangat amanah. Tak apalah. Itu gelaran Abu Ahadul Asharatil Mubasysyirin bil Jannah. Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah salah seorang daripada yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah jadi khalifah, jadi gubernur di Syam. Sayyidina Umar jadi khalifah yang berpusat di Madinah. Sayyidina Umar nak pergi ziarah. Dalam rombongan khalifah, dalam perjalanan sampai dekat border nak masuk sempadan negeri Syam, nak cop pasport lah ni. Masuk border Syam, ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah datang ke sempadan, hantar laporan pada khalifah. Abu Ubaidah kata, wahai sekarang di negeri Syam sedang berlaku satu wabak. Satu wabak yang ramai orang mati kerana
ini, penyakit ini. Jadi saya hantar laporan, terserahlah pada khalifah nak datang ke ataupun nak U-turn balik. Sayyidina Umar Al-Khattab, dan inilah trend ataupun skill Sayyidina Umar dalam mentadbir. Sayyidina Umar mengumpul sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang ulama. Ini Sayyidina Umar khalifah, dia itu alim dah, tapi dia kumpul sahabat-sahabat untuk buat mesyuarat. Sayyidina Umar dia banyak ma'us sahabah, sahabat-sahabat yang masih hidup di kalangan sahabat yang ulama. Sayyidina Umar banyak dengar nasihat mereka. Sayyidina Umar kumpul, lalu Sayyidina Umar tanya, pandangan kamu kenaan dengan situasi kita sekarang, adakah patut kita meneruskan perjalanan ataupun kita patah balik? Ada sesiapa yang pernah mendengar Allah SAW berkait dengan perkara macam ni? Para sahabat yang lain diam, kecuali ada seorang sahaja yang bersuara, iaitulah Abdurrahman bin Auf katanya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sekiranya suatu tempat, maka orang dari luar tempat itu jangan keluar dan orang masuk. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Apa tadi? Abdurrahman bin Auf kata, aku pernah dengar Nabi bersabda, kalau berlaku wabak di orang luar jangan masuk, orang dalam jangan keluar. So bab kuarantin ini Nabi dah ajar lama dah. Cara teknik kuarantin, tapi tak boleh langsung. Yang luar tak boleh masuk langsung, yang dalam langsung tak boleh keluar. Jadi khalifah sebagai seorang sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab yang dalam lawatan rasmi sekumpulan kan, kau semua hotel semua kat Syam tu kan. Jadi oleh kerana satu hadis Nabi, khalifah membatalkan lawatan. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau macam tu maka kita patah baliklah. Sebab Nabi kata apa? Orang luar jangan masuk, orang dalam jangan keluar. So kita patah baliklah. Ubaidah Al-Jarrah berkata, afiraran min qadarillah. Abu Ubaidah kata, wahai khalifah, nak lari daripada qada dan qadar Allah ke? Apa maksud Abu Ubaidah? Maksud Abu Ubaidah ialah, khalifah, kalau Allah dah tentu masuk, tak kenalah juga. Kalau Allah tentu kena, patah balik pun kena juga. Maknanya bila Sayyidina Umar patah balik, Abu Ubaidah tanya, lari daripada qadar Allah ke? Ketika itu Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, nasib baik kau yang tanya. Kalau orang lain tanya, aku belempang dah. Ini sahabat ahli Badar, orang mulia jugalah. Kalaulah sekiranya orang lain yang bertanya, nescaya aku akan marah, kata Sayyidina Umar. Kerana kamu, wahai Abu Ubaidah, maka aku tak jadi marah. Aku nak terang pada kamu. Lalu Sayyidina Umar berkata, ayat ini penting, kita nak faham qadiyah. Sayyidina Umar kata, ara'aita law kana laka ibilun fahabatta wadiyan lahu syi'batan ihda wal ukhra jadbah alaysa in ra'aitan khasbah fa biqadarillah wa in ra'aital jadbah fa biqadarillah. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, sekiranya kamu bawa unta ke suatu lembah. Kat lembah tu ada satu kawasan subur, satu lagi kawasan rumput kering. Tidakkah kalau kamu bawa unta ke tempat yang rumput subur, itu dengan qadar Allah. Tempat kering pun itu dengan qadar Allah. Tapi kamu nak pilih yang mana? Pilih mana? Subur. Pilih yang subur lah. Maka ila qadarillah. Aku lari daripada qadar Allah. Nabi larang dah pergi tempat ada wabak ni. Aku lari pun pada qadar Allah. Penonton yang dikasihi sekalian, dalam bab qada dan qadar Allah, kita tak tahu. Poinnya kita tak tahu. Jangan kita kata, saya buat ni dah ketentuan. Sebelum buat, kita tak tahu mana satu ketentuan Allah. Sebelum berlaku. Kan? Yang pastinya sebelum berlaku, Nabi kata kena pilih yang baik. Taat pada Allah. Jelas tak? Permasalahan yang sedang kita bincang ni. Jadi Sayyidina Umar kata, afirullah ila qadarillah. Aku lari daripada qadar Allah kepada qadar Allah. Poinnya sekali lagi saya nak ulang sikit di sini sebab
ada orang bukan dia tak faham, dia silap guna. Kata nak buat macam mana, saya begini dengan qada Allah. Kita tak tahu sesuatu, kita tak tahu qadar Allah. Yang kita tahunya apa? Allah suruh taat. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena taat. Lepas kamu aksiden juga. Lepas kamu taat tu, oleh kerana tak nak rasuah, tak nak tipu dalam bisnes masalah. Lepas tu baru kita faham. Ini qadar Allah lah. Kita tak tahu sesuatu sebelum perkara itu berlaku untuk kita berhujah dengan qadar. Sekali lagi saya nak ulang berkali-kali, kita tak tahu qadar Allah. Yang pastinya sebelum itu berlaku, kita kena taat pada Allah. Itu yang disuruh. Apa-apa yang berlaku, maka apa yang berlaku, maka semua itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah Sayyidina Umar ini panjang lagi. Abu Ubaidah akhirnya dia mati di Syam. Kena wabak itu. Itu pun Sayyidina Umar balik selamat pun dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ubaidah mati sebab apa? Sebab dia taat perintah Rasul, jangan keluar. Dan penonton yang dikatakan, teruskan bersama-sama kami di Madrasah Akidah. Kita sambung perbincangan kita seketika nanti. Alhamdulillah Rabbil. Terima kasih kepada para penonton yang di rumah yang sentiasa bersama kita di madrasah ni. Saya dimaklumkan ada orang makcik yang katanya setiap hari dia bersama program-program agama. Walaupun dia uzur, tapi dia kata dia tunggu di bilik dia. Anak dia beli satu TV khusus. Saya ingatkan untuk makcik tu tengok kartun. Bukan, rupanya untuk tengok program-program agama. Bukan, dia kata saya tahu dah waktu-waktu program agama saya tunggu Ustaz. Subhanallah. Tahniah kepada makcik tersebut dan kepada makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang lain. Teruskan. Ini yang kita boleh buat. Walaupun kita dalam keadaan uzur, kita manfaatkan kemudahan yang ada untuk tambah ilmu agama kita, dan ini salah satu bentuk ibadat. Pada anak-anak makcik, cucu-cucu makcik pun dipersilakan, dan kita boleh bersilaturahim. Dijemput pada adik-adik, para remaja, kita berkomunikasi, bersilaturahim melalui Facebook kami di madrasah ni. Silakan ke www.facebook.com/madrasahalhijrah. Kalau ada soalan, ada teguran, ada cadangan yang membina, boleh kan? Ada cadangan, kita boleh berkongsi. Okey, apa ni Ustaz? Ustaz asyik pakai kopiah hitam je. Ustaz pakailah kopiah warna pink. Kalau nak cadang kan. Okey, jadi kita boleh teruskan perbincangan berkenaan dengan tentang masalah-masalah realiti qada dan qadar. Saya tidak mahu terlalu banyak mengambil perbahasan-perbahasan ilmiah dalam aliran-aliran mazhab, sebab itulah itu bukan di madrasah, itu di jamiah. Madrasah ni sekolah rendah, di sekolah kan untuk umum. Jamiah ni di universiti perbincangannya. Bagaimanapun kita pegang satu kesimpulan. Allah suruh kita taat. Allah suruh kita ikhtiar. Tahu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu qadar Allah melainkan setelah berlaku, dan tak boleh sekali-kali kita berhujah sekarang perkara yang kita nak buat akan datang ni, qadar Allah dah. Qadar Allah dah, saya terus dalam keadaan ni, siapa tahu? Sebenarnya kita yang buat contoh, orang yang lambat hantar borang dengan orang yang hantar borang awal. Bila dia tahu dia hantar borang lambat lalu tak diterima, boleh persalahkan diri dia, dia tak persalahkan Allah pun. Dia salahkan diri dia kerana apa? Kerana memilih hantar lambat. Kerana lembat buat kerja. Zat oleh Allah di hari akhirat kelak, kerana kamulah yang pilih untuk buat maksiat. Kerana kamulah pilih yang solat subuh pukul 8.30, kamu yang pilih lambat. Kan? Jadi layaklah seseorang itu. Ini kaitan dengan iman, dengan qada dan qadar. Ada soalan tak? Ustaz. Ni. Ustaz, saya nak tanya berhubung dengan dan qada Allah ni Ustaz. Contohnya kalau seseorang tu dia sakit, contohnya macam sakit leukemia ke apa Ustaz, dan dah ditentukan, contohnya doktor cakap hidup contohnya dalam 20 tahun lagi ataupun 15 tahun lagi. 20 tahun lagi. Okey tu. Maknanya jangka hayat dia tu 2 bulan lagi. Okey. Itu pun dalam tempoh itulah Ustaz. Ya. Jadi macam mana tu Ustaz? Dia dah tahu maknanya jangka hayat dia tu sampai umur tahun tu dia akan meninggal tu, macam mana Ustaz? Ya.
Persoalan ni tanya tu. Orang yang ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit apa tadi contoh kanser kan. Doktor kata kamu berapa? 20 tahun. Kalau 20 tahun sempatlah nak lara dulu. Biasanya 6 bulan lagi. Bayangkan kalau kita diberitahu, oi 3 bulan lagi Fidah mati. Macam mana? Kan? Petang ni belanja ustaz makan dulu, sembahyang sebab nak buat ibadat. Tapi dalam persoalan tadi, seseorang yang memang sakit kronik, doktor pakar kata berdasarkan kajian kami, tuan ada 4 mati. Sebenarnya alhamdulillah. Dia boleh tahu awal dan dia boleh ikhtiar untuk banyakkan ibadat. Kalau tahu macam tu macam mana tu? Woi, duduk kat masjid je kerja dia. Kan? Itu satu berita baiklah sebenarnya. Walau bagaimanapun kita memang disuruh berikhtiar. Dalam bab sakit, ikhtiar kita yang pertama, carilah doktor-doktor pakar. Carilah jarak. Dan kepada para doktor, mestilah amanah dengan tugas yang dijalankan. Dan ilmu doktor buat kajian. Dia tengok ni, virus ni dah 5 lepas 1 bulan, yang 5 ekor ni dia berkahwin, dia akan bersalin, ada 15 ekor lagi. Ikut kajian. Kan? Jadi ini berdasarkan kepakaran. Okey, kajian doktor kita terima berdasarkan jangkaan tersebut, tapi kita mesti ingat bahawa ajal maut ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor kata 4 bulan lagi tempoh umur dia. Tak mustahil lepas 4 hari mati. Dan tidak mustahil 4 bulan berlalu tak mati lagi. Boleh sihat balik. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita diajar untuk respect. La zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya orang pakar kalau kamu tak tahu. Saya tanyalah doktor. Doktor kata gitu okeylah. Terima, kita faham maksudnya kita, maknanya Allah dah bagi tahu ada maklumat awal, kita persiapkan diri kita. Kan? Alangkah baiknya kalau setiap orang pergi jumpa doktor bagi tahu sakit hidung, sesama. Doktor kata awak ni setahun dah. Oh, bagus juga. Semua jadi soleh kan. Awak ni sakit dada, isap rokok ni. Lepas 8 bulan mati. Uish, berhenti dia. Berhenti apa? Bukan berhenti rokok. Berhenti 2 hari tu. Lepas tu kata tak apalah, nak mati pun matilah jaga kan. Tapi itulah, kita respect dengan doktor pakar dalam bidang dia. In the same time, dalam masa yang sama kita ingat bahawa ajal maut ini adalah ketentuan Allah. Dan kita digalakkan untuk apa? Untuk terus berusaha. Jangan kita kata, sakit kanser saya ni dah kronik dah, doktor kata 4 bulan lagi mati. Dan nak makan ubat buat apa lagi, membazir duit je. Itu salah. Salah. Sebab kita dah bincang sebelum ni makna tawakal apa? Makna tawakal ialah cari doktor, makan ubat, tawakal. Nabi sebut, ikatlah unta kamu, kemudian tawakal. Bukan biar unta tu tak diikat. Okey, jadi yang ada maklumat tersebut, barangkali yang tengok kita pagi ni pun ada sebahagian yang sedemikian. Saya nasihatkan hadapi suasana ini yang dalam keadaan uzur, doktor ada jangkaan-jangkaan, teruskan berubat dan perbanyakkan ibadat kepada Allah dan yakin dipercepatkan ataupun tepat masa ataupun lambat sikit, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, isteri, suami yang menguruskan orang sakit